Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-16, iaitu suatu babun ma ja'a fi sifati imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu bab yang datang untuk menyatakan tentang sifat serban yang dipakai ataupun yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dia. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma melaporkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah dengan memakai serban berwarna hitam atau lilitan kain yang ada kesan minyak pada rambutnya. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melaporkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah dengan memakai serban berwarna hitam atau lilitan kain yang mana pada kain itu ada kesan minyak rambut. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai serban berwarna hitam ketika menyampaikan satu khutbah. Dan Ibnu Abbas telah terlihat pada kain itu ada tumpukan minyak, iaitu minyak yang keluar daripada rambut yang mubarak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berkemungkinan Nabi pakai minyak pada apa? Mungkin minyak zaitun kan, disapu minyak kan. Apa je? Apa sibuk sangat dia apa benda? Pergi buka tu. Pergi. Tuan-tuan, kita ni kalau kuliah ni kadang-kadang benda-benda macam dia ada interruption. Jadi dia ganggu. Tapi tak apalah, dia ni khadam saya ni. Allah muliakan dia. Jadi dibalik kepada riwayat ini, Abdullah ibnu Abbas ni ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan dia pernah melihat kan? Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakai serban warna hitam, dan pada kain serban itu ada kesan minyak ada minyak rambut tu ada melekat pada kain hitam. Jadi dalam keterangan ini, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih di dalam memberi keterangan ni, kata beliau, ketahuilah inilah khutbah terakhir. Kata Maulana Zakaria, ketahuilah inilah sebenarnya khutbah yang terakhir sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Ini khutbah terakhir Nabi. Maknanya ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, inilah khutbah terakhir yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada khutbah itu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menaiki mimbar atau Nabi tidak memberi apa-apa khutbah. Itu last punya khutbah. Maka khutbah itu di dalam khutbah itu menyebut keutamaan dan kelebihan kaum Ansar. Jadi khutbah itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keterangan tentang kelebihan atau keutamaan kaum Ansar. Sebab apa khutbah ni berlaku?
Sebab apa Nabi cerita tentang kaum Ansar? Pasal apa Nabi cerita kemuliaan golongan Ansar orang Madinah ni? Ada kisah di sebalik khutbah tu. Kisah itu adalah telah sampai setelah habis peperangan Yamamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengagihkan harta rampasan perang. Jadi bila ketika mengagihkan harta rampasan perang, Nabi telah mengutamakan golongan mu'allafa fi qulubihim ataupun fi qulubuhum. Nabi telah mengutamakan golongan mu'allaf yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Dia ikut perang. Dia kira orang barulah. Dia baru masuk, dia ikut perang. Tetapi ketika mengagihkan ghanimah, harta rampasan perang ni, Nabi telah ketika pembahagian tu, sahabat tengok, sahabat Ansar dia tengok. Ketika Nabi bahagi-bahagi ni, pedang-pedang sahabat Ansar ni masih berdarah ni. Sahabat yang betul-betul all out dalam perang ni sahabat Ansar yang betul-betul perang. Sehingga dalam riwayat mengatakan perang-perang, pedang-pedang saif, pedang-pedang kami masih mengalirkan darah. Maksudnya apa? Baru habis perang. Yang putus tangan, yang putus jari, yang terbelah. Tapi ketika Nabi mengagihkan harta rampasan perang, ketika dikumpulkan harta rampasan perang, sahabat tengok Nabi duk bagi mu'allafa fi qulubihim. Nabi bagi golongan mu'allaf yang baru masuk Islam ni lain macam punya apa? Dia punya portion tu lain. Jadi sahabat duk berhati, tak berani nak buka. Jadi sahabat Ansar sikit sebanyak tu dia dah mula apa? Pasal apa ni? Lain macam Nabi duk bagi. Sehingga kemusykilan itu kata telah terkeluar di kalangan sahabat ni. Ada yang telah apa? Dah bercakap. Desas-desus. Dah dengar bunyi. Lain macam Nabi bagi ni. Kan? Sehingga khabar itu telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi, dan orang-orang Mekah pada ketika itu, orang-orang mu'allaf yang daripada Mekah yang masuk pun dapat, orang-orang Mekah pun dapat lain macam punya portion. Jadi orang-orang Madinah tak dapat apa-apa lagi. Bukan Nabi tak bagi, tapi pada waktu tu Nabi nak mengutamakan golongan mu'allaf ni. Susah nama dia mu'allaf. Mu'allaf ni lemah. Fi qulubihim. Orang yang lemah hati dia, baru masuk Islam. Jadi nak ambil hati dia. Jadi pada waktu itu hikmah daripada keperbuatan Nabi itu tidak diketahui. Jadi telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bila sampai perkabaran tu, ada satu sahabat yang telah sampaikan, dia kata, "Ya Rasulullah, ada di kalangan sahabat di belakang ni dok bercerita benda ni." Jadi Nabi jadi sedih. Akhirnya Nabi kumpulkan apa? Nabi kata Nabi nak jumpa hanya Ansar je. Nabi tak nak jumpa Ahlul Mekah. Orang Mekah tak boleh masuk. Nabi nak jumpa hanya orang Ansar. Siap orang yang Ahlul Mekah keluar. Ni pertemuan tertutup. Pertemuan tertutup. Jadi Nabi telah ketika sampai kepada orang Ansar ni, Nabi telah beritahu dengan orang Ansar. Jadi Nabi telah naik atas mimbar ni, Nabi telah khutbah. Nabi telah beritahu kepada orang Ansar.
Nabi kata, wahai Ansar. Hadis tu panjang, riwayat tu panjang, tapi ringkasan dia Nabi kata, wahai Ansar, dulu dikala aku ketika agama yang aku bawa ini ditolak, orang-orang Ansar telah membenarkan dia. Ketika orang Mekah dustakan aku, ketika aku dakwah Islam ni, ketika orang Mekah mendustakan aku, orang Madinah membenarkan aku. Dikala kaumku mengusirku, orang Madinah terima aku. Nampak? Nabi tak terus tegur benda tu. Nabi beritahu benda ni. Nabi buat perbanding. Kemudian Nabi kata, kalaulah ada satu jalan, dan jalan itu, kalaulah ada dua jalan, satu jalan dilalui oleh orang Madinah, nescaya Muhammad juga akan melalui jalan tu. Kalau ada satu jalan tu orang Madinah lalu, Muhammad akan lalu jalan yang dilalui oleh orang Madinah. Nabi kata, wahai orang Madinah, aku duduk bagi harta rampasan perang ni, kata Nabi. Aku tahu di kalangan kamu ni dah viral. Dah apa? Dah PM tepi. Dah mula desas-desus, telah sampai kepadaku perkhabaran tentang pembahagian ganimah ni. Kalian merasakan aku melebih-lebihkan orang ni, tetapi ku beri kelebihan kepada mereka ni kerana mereka adalah mu'allafa fi qulub. Mereka ni orang baru masuk Islam. Kalian ni berbeza. Mereka ni baru masuk. Dah lah baru masuk Islam, susah pula. Tu pasal kita tengok orang yang akan banyak masuk Islam ni, kebanyakan ni orang mujahadah, orang susah. Susah nak jumpa orang kaya bukan Islam masuk Islam. Boleh kira dengan jari. Majoriti yang pergi kat Baitul Mal ni semua mu'allafa fi qulubihim. Kalau bukan Islam keturunan, kalau dia mu'allaf, pergi kat Baitul Mal, berderet. Termasuklah Muhammad Najib belakang kita dulu, kan? Paris? Mu'allaf fi qulubihim. Dia masuk Islam. Jadi dia pun tak ada apa-apa. Harta pun tak ada, pangkat pun tak ada, kedudukan pun tak ada, masuk Islam. Fulus pun tak ada, pekerjaan pun tak ada. Ikut Nabi perang. Jadi Nabi dia baru masuk Islam, nak bagi dia satu token lah. Bagi dia sikit. Tapi kalian ni berbeza, kata Nabi. Dan Nabi beritahu, wahai orang Ansar, akhir sekali Nabi beritahu, orang-orang Mekah habis perang ni, Nabi kata, lebih kurang matan dia. Saya beritahu ni matan dia. Hadis tu panjang. Nabi kata, ketahuilah orang-orang Mekah, mereka pulang membawa harta ganimah perang. Orang-orang Madinah, mereka pulang bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang Madinah dengar Nabi cakap begitu, meraunglah orang Madinah. Istighfar ahlul Madinah, ya Rasulullah, ampun, maafkanlah kami. Kami dah sangka apa? Kami ada sangka apa? Sangka tak banyak, sikit. Menangis orang Madinah. Orang Madinah pun bangun. Dia kata, ya Rasulullah, jaldi karo. Jaldi. Jaldi. Jom. Mari kita balik. Sebab orang Madinah bila lihat, bila Nabi SAW ketika futuh Mekah, di kalangan orang Ansar, nampak pada wajah Nabi SAW tu, nampak kegembiraan bila sampai masuk Mekah. Nampak bila jumpa orang Mekah. Nampak bila Nabi jumpa Bani Hashim.
Nampak ketika Nabi dikelilingi orang-orang Quraisy. Nampak kegembiraan dia. Bukan orang Madinah tak tahu. Orang Quraisy dulu menentang Nabi. Macam kita lah. Time tak ada jawatan, time tak ada pangkat, time tak ada kuasa, time tak ada harta, kita tak ada siapa-siapa. Saudara pun kan, saudara pun zakit pun tak jarah. Kan? Jamal Abdillah kata apa? Manakah teman-teman? Kan? Lagu Jamal Abdillah, kan? Kan, manakah teman-teman? Lagu sendiri tu kan. Di manakah teman-teman di saat aku memerlukan? Sari kata lagu tu lah, kan. Tak ada harta, tak ada pangkat, kawan pun tak ramai, orang pun tak apa. Kadang-kadang saudara mara pun tak ambil tahu. Tiba-tiba bila kita memiliki kekuasaan, tiba-tiba bila kita diberi kemuliaan, tiba-tiba bila kita diberi pangkat, darjat, tahta maupun kerajaan, pada waktu tu semua saudara kata waris dia. Semua saudara dah datang. Semua saudara kata, ni saudara saya ni, ni anak buah saya ni. Dengan bangganya, dengan bangga dia akan beritahu orang, ni anak saudara saya. Dah jadi menteri dah. Dah jadi menteri, dah jadi pangkat. Tapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memiliki hati yang begitu azim. Khuluqin azim. Nabi memiliki satu hati yang mana Nabi balas kejahatan dengan kebaikan. Orang Mekah hina Nabi, orang Mekah tuang najis unta atas Nabi, orang Mekah buat macam-macam dekat Nabi. Penghujungnya Nabi balas bunga kat dia. Setiap kejahatan Ahlul Mekah, Nabi balas dengan kebaikan. Nabi maafkan orang Mekah. Nabi punya hati tu bukan senang. Saya pun tak ada hati tu. Hati kita kadang-kadang berdendam juga, kan? Orang buat kita macam-macam, bukan senang nak maaf orang ni. Cakap senang lah, maafkan je lah, kan? Kau tak lalui boleh lah kau cakap kata tu. Kau tak tahu apa dia buat kat saya. Apa dia tak buat kat saya tu? Dia fitnah saya macam-macam. Kita hati kita nak maafkan dengan penuh keikhlasan tu bukan senang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan seluruh orang Mekah. Jadi bila Nabi beritahu dengan orang Ansar, Nabi kata orang-orang Mekah mereka pulang bawa harta rampasan. Mereka dapat harta rampasan. Tapi orang Madinah, kau balik, kau bawa aku, kata Nabi. Nabi dah buat keputusan untuk dimakamkan di Madinatul Tayyib. Bukan Nabi tak tahu, Nabi dah tahu. Nabi ditawarkan. Allah tawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hampir kewafatan. Allah tawarkan Nabi. Allah tawarkan dua pilihan. Sama ada jasad Nabi diangkat ke langit, seperti mana Allah mengangkat Isa bin Maryam. Allah angkat Nabi Allah Isa di langit yang kedua. Nabi Allah Isa bin Maryam ni Allah Ta'ala angkat, Allah simpan dia di langit kedua. Nabi ditawarkan. Tapi Nabi minta pilihan untuk disemadikan tubuh dia yang mulia, yang mubarak di bumi Madinah tu. Mekah pun tak dapat bumi dia. Mekah pun tak dapat jasad dia. Sedangkan Mekah tanah haram. Semua orang meninggal mana? Meninggal Mekah. Ulama mengatakan tanah sekarang ni 8:21 22 waktu Malaysia.
8.22 waktu Malaysia. Ini berapa bulan? 28 Disember Masihi 2023. Sekarang ni waktu Malaysia. Tak tahu Saudi waktu berapa. Sekarang ni tanah yang melekat pada kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jasad, kain kafan, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripadanya arasy Allah taala. Bayangkan kain kafan yang menempel atas jasad tu. Kain kafan ni, saya kata tanah yang melekat pada kafan. Bayangkan kafan yang melekat pada kulit. Cintanya Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ulama mengatakan Allah perintahkan kita semua ni, Allah perintahkan kita semua untuk solat. Allah perintah kita solat, Allah tak solat. Allah tak perlu pada solat. Allah suruh kita solat. Allah perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diperintahkan kamu puasa. Allah tak puasa. Allah tidak berhajat pada puasa. Allah perintahkan kita tunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Allah tak ada kefarduan zakat untuk dia. Allah memerintahkan kita menunaikan haji di Baitullahil Haram. Allah tak buat haji. Bila ulama tanya Allah buat apa, Allah kata innallah hawa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kata sungguh innallah fi'il mudhari'. Bila kata innallah hawa mala ni, kalau hari ni kita bercakap bahasa ni, kita nak bercakap dengan orang, macam kita cakap macam ni, aku bersumpah lah. Selalu kita tak bersumpah, kita cakap, kita terus cakap. Tapi bila kita nak bercakap, saya sumpah demi Allah, itu maknanya apa? Dia nak apa? Dia nak menekankan apa yang dia nak cakap selepas tu. Dia nak menekankan apa yang dia nak cakap selepas tu, ayat selepas tu. Sumpah demi Allah, aku cakap benar. Selalu kita kalau kita dah sampai satu tahap tu, kita tak main-main. Kau biar betul, wallahi, demi Allah, macam tu. Jadi Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya aku bersumpah demi Allah, sungguh, kata Allah, aku dan seluruh para malaikatku berselawat memohon rahmat ke atas Muhammad sallallahu alaihi. Jadi fi'il mudhari' ni bila dikata ayat ni, maknanya bukan waktu itu, dia sentiasa berterusan. Satu orang tanya Imam Malik rahmatullah alaih, sekarang ni, kalau waktu sekarang ni Allah tengah buat apa? Imam Malik kata senang je. Sekarang Allah sedang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu, tu perintah tu. Jadi bayangkan Allah semadikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Itu sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas, bila dia dah tua, dia mati wafat lebih kurang 100, setengah riwayat kata 102 tahun, ada kata 104 tahun. Dia mati 100 tahun lebih umur dia, Anas bin Malik. Bila orang datang kemudian, orang yang datang kemudian yang tak lihat Nabi tapi sempat melihat Anas, bila mereka datang bertemu Anas,
Dia kata, ya Maula Rasulillah, wahai khadam Nabi. Dia kata, hulurkan tanganmu. Dia kata, hulurkanlah tangan, agar aku dapat mencium tangan yang pernah memegang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dah tua dah. Kalau Tun Mahathir umur 97, 98, 98. Faris? 98. Anas mati 100 tahun lebih. Jadi setengah yang datang kata, wahai Anas, izinkan kami mencium kedua matamu. Minta izin nak cium mata, kerana mata ini telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punyalah sayang, tapi tak jumpa. Hanya orang yang pergi ke sekolah cinta saja yang memahami nilai cinta. Mullah Zakaria kata, cinta ini hanya orang yang terlibat dalam percintaan saja dia akan mengetahui ilmu cinta ni. Qais Amiri, kekasih Laila yang masyhur. Laila, nama penuh dia Laila binti Sa'di Al-Mahdi. Laila Majnun ni, nama perempuan ni Laila binti Sa'di Al-Mahdi, nama dia. Nama laki-laki ni Qiyas ataupun Qiyas. Jadi Qais, tengah riwayat kata Qais Amiri, kekasih Laila yang masyhur. Dia terlalu mencintai Laila ni sampai dia bukan gila, tetapi kerana terlalu mencintai Laila ni sehingga dia dipanggil Majnun Laila. Orang yang menggilai Laila. Kita panggil Laila Majnun, Laila gila, bukan Laila gila. Dia Majnun Laila. Dia tak gila, tetapi kerana terlalu mencintai Laila ni sehingga dia menggilai Laila. Jadi bila sampai tahap dia dah jadi sampai keluarga, bapa dia pun tak boleh nak handle dia. Dia punya tahap gila-gila Majnun Laila ni sampai dia merosakkan diri dia. Dia macam orang jadi isim, dia jadi fana. Jadi bapa dia tak tahu apa nak buat, akhirnya mesyuarat dengan bapa dia orang kaya. Bapa dia orang kaya. Bapa dia mesyuarat dengan imam, mesyuarat orang alim tempatan dia. Orang alim kata macam ni lah Datuk, mungkin dia anak Datuk lah. Macam ni lah Datuk, kami syur Datuk bawa dia tunaikan fardu haji. Mudah-mudahan dengan pergi buat haji tu, Datuk buatlah semayang hajat ke depan Kaabah tu. Minta dengan Allah, tempat Mekah ni, Kaabah ni banyak tempat-tempat mustajab. Doalah, minta dengan Allah. Hanya Allah saja yang boleh keluarkan dia daripada cinta yang gila ini. Tahu? Cinta yang gila ini. Jadi bapa dia berkata, baiklah, bapa dia keluarkan duit, bapa dia sponsor. Bapa dia sponsor. Imam-imam yang ada kat kampung dia tu, alim ulama yang ada, bentuk satu jemaah, satu kafilah khas yang ditanggung oleh bapa Qais Amiri untuk menunaikan fardu. Bapa dia keluar duit. Tahu, bapa dia sponsor. Pergi menunaikan, bapa dia pun pergi. Bawa Qais yang dah jadi macam gila ni orang panggil, sebab dah terpisah dengan Laila. Apabila dia sampai ke Mekah pada musim haji, bapa dia pun sampai ketika tawaf, ketika di depan Kaabah, bapa dia telah solat hajat. Bapa dia telah solat lah. Bapa dia telah solat. Kemudian bapa dia telah berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan mengalirkan air mata. Bapa dia kata, wahai Allah,
wahai Tuhan yang memiliki Kaabah ni, selamatkanlah anak aku Qais Amiri ni daripada cinta yang membinasakan dia. Qais Amiri duduk sebelah bapak dia. Dia dengar bapak dia doa. Dia pun bangun. Dia pun pergi depan bapak dia. Dia pun solat 2 rakaat. Kemudian dia angkat tangan, ya Allah, tambahkan cintaku pada Laila. Bapak dia doa, bapak dia kata, ya wahai Tuhan yang memiliki Kaabah, selamatkan anak aku ini daripada cinta yang ni Laila ni punya pasal anak aku dah jadi sewel. Tuan-tuan jangan gelak. Tuan-tuan tahu tak ada orang budak yang jadi gila pasal perempuan ni, yang tak tentu hara hidup Saya pernah jumpa. Dia jadi macam separuh gila. Kerja tak boleh, belajar tak boleh. Terlalu cinta satu perempuan. Dia tak nampak perempuan lain. Hal-hal bila tengok perempuan ni, tak adalah lawa mana pun. Kalau dia punya cun tu, kita tu, oh patutlah dia gila. Kan? Lawa orang Penang kata sega. Tapi bila kita tengok, kita rasa apa? Ini biasa. Kampung Abuk ada macam ni. Biasa kat Kampung Abuk lagi lawa dia. Kita rasa biasa je. Tapi dia jadi terlalu pada pandangan mata dia. Dia jadi terlalu cinta dengan orang ni. Bapak dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhan yang memiliki Kaabah, selamatkan anak aku ni daripada cinta yang membinasakan dia. Anak dia Qais Amiri duduk dengar bapak dia doa. Dia pun bangun, dia pergi ke depan, lagi dekat dengan Kaabah. Dia pun solat. Dia doa, bapak dia dengar dia doa. Dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhan yang memiliki Kaabah, tambahkan cintaku pada Laila. Bapak dia meraung kat belakang. Bapak dia kata, wahai Qais, apalah yang kau minta ni? Bapak dia. Kemudian orang tanya Qais Amiri, wahai Qais, orang kampung dia tanya, wahai Qais, kalau engkau diberi tawaran, kalau engkau diberikan tawaran harta dunia dan segala isi dia, kalau engkau diberi tawaran antara dunia dan segala isi dia, antara dunia dan segala isinya dan Laila, kau pilih siapa? Kau akan pilih siapa? Qais Amiri jawab, dia kata, kalau aku diberikan tawaran dunia dan segala isinya, diberi 2 tawaran, dunia dan segala isinya ataupun Laila, nescaya, Qais Amiri kata, debu yang melekat pada sandal Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isi dia. Maknanya jangan sebut Laila dulu. Dia kata debu yang menempel pada selipar Laila, debu yang melekat pada kasut Laila, itu lebih aku cintai ad-dunya wa ma fiha, daripada dunia dan segala isi dia. Jadi hanya orang yang terlibat dengan cinta hanya tahu nilai percintaan. Hanya sahabat saja yang mengetahui cinta Nabi. Jadi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Allah kata dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan akhir sekali Qais Amiri sebelum dia mati, dia duduk atas bukit. Maulana Syamil beritahu apa? Dia duduk atas bukit. Dia duduk atas bukit. Dia buat satu pondok kecil. Pondok tu betul-betul menghadap rumah Laila. Laila ambil rumah kat bawah, dia naik atas bukit. Dia buat satu pondok menghadap rumah Laila. Hari-hari dia duduk atas bukit tu,
dia tengok rumah, dia tak dapat jumpa Laila. Dia akan hirup angin yang bertiup melalui rumah Laila tu naik atas bukit. Sehingga dia duduk satu hari, tiba-tiba dia nampak ada satu ekor kuta, anjing. Dia tengok ada satu ekor anjing. Anjing tu sakit, kaki dia cedera. Anjing tu jalan sampai depan rumah Laila. Agaknya terlalu sakit, dia pergi dekat pintu kayu rumah Laila tu, dia tidur depan pintu. Lama anjing tu duduk depan, anjing tu sandar pintu Laila. Kemudian anjing tu bangun, anjing tu berjalan turun ke pihak kaki bukit. Kais turun daripada bukit. Kais pegang anjing tu. Kais bawa dia naik atas. Kais simpan anjing tu. Kais bagi anjing tu makan beberapa buku roti. Kemudian Kais ubatkan anjing tu. Dia simpan anjing tu kat pondok sampai orang cela dia. Dia kata, wahai Kais, apa engkau ni? Satu orang Islam duk pegang anjing. Dia diam. Habis beberapa hari anjing tu dah berjalan. Orang cela dia. Dia kata, sebenarnya kau cela anjing ni, tapi aku sangat mencintai dia. Kerana dia pernah tidur depan pintu rumah Laila. Dia aku sayang, kata dia. Sebab dia pernah tidur depan pintu rumah Laila. Jadi aku ubatkan dia. Jadi para ulama tasawuf dalam kisah Qais Amiri ni banyak iktibar yang dikaitkan dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Nak bagi tahu, janganlah cinta perempuan sampai tahap macam tu. Kan? Tak payah cinta perempuan macam tu dah kan. Sikit-sikit sudahlah. Sebab kita cinta dengan perempuan ni, kita ada talak. Kita ada talak. Dia ada persen je. Jangan tak boleh more than 100%. Kita tak tahu perjalanan hidup kita kat depan. Kita dengan isteri kita ni ada talak. Kita dengan mak kita tak ada talak. Kita mengambil restu pada satu perempuan saja, pada ibu kita. Dengan isteri kita tak boleh ambil restu. Kita ambil pertanggungjawaban. Itu istilahnya. Kita ambil tanggungjawab. Dengan mak kita ambil restu. Kalau bini kita pergi ambil restu, siap sedialah kita. Kita dah terbalik dah. Kita ambil pertanggungjawaban. Kita ambil tanggungjawab. Isteri kita pun kalau dia nak tuntut dengan kita pun, dia kata, abang, saya minta pertanggungjawaban. Saya minta abang bertanggungjawab atas diri saya. Saya adalah amanah yang Allah beri kepada abang. Itu boleh. Kita tak ambil restu. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi dalam bab cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama telah beri keterangan yang panjang. Jadi para sahabat bila mencintai Nabi ni, kita akan baca riwayat sahabat, kita akan rasa kecintaan sahabat ni begitu tinggi. Sampai tahap wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jadi rebutan. Darah yang bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Zubair, Nabi bagi pada Abdullah untuk buang bekam tu. Darah tu, Abdullah tak tahu mana nak buang. Akhirnya Abdullah telan darah tu, simpan dalam perut. Kisah Abdullah ibnu Zubair minum darah bekam. Bukan Nabi suruh dia minum. Nabi tak suruh dia minum. Tapi bila Nabi kata, ya Abdullah, ambil darah bekam ni, pergilah apa? Pergilah tanam dekat mana-mana. Abdullah ibnu Zubair kata, aku pusing, aku tak tahu mana nak buang darah Nabi ni. Aku takut kalau aku buang ada orang langkah, ada orang pijak. Aku takut, atau didatangi binatang. Aku takut. Akhirnya aku rasa tak selamat. Akhirnya aku mengambil keputusan, tempat yang paling selamat untuk aku simpan tidak ada tempat lain melainkan dalam perut aku. Abdullah ibnu Zubair pun minum darah bekam Nabi. Kisah tu kena tahu betul. Bukan Nabi suruh minum. Bila Abdullah ibnu Zubair balik, pada awal dia dah buat keputusan untuk tak cakap. Bila balik, Nabi tengok Abdullah, Nabi dah senyum. Sebab Jibril datang, Jibril kata, ya Rasulullah, Abdullah dah minum dah darah tu. Nabi kata, ya Abdullah,
Mana kau buang darah aku? Abdullah tak boleh cakap tipu. Siapa nak cakap tipu depan Nabi? Abdullah kata, ya Rasulullah. Tapi Abdullah takut. Abdullah sangat takut pada waktu itu. Dia tak berani nak cakap benar, tapi waktu sama dia tak nak berbohong. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah simpan pada tempat yang paling selamat. Nampak tu? Nabi tanya, mana kau simpan darah aku? Cakap je lah, aku dah minum. Dia tak nak cakap benda yang betul pada waktu tu. Dia cakap, ya Rasulullah, aku telah simpan darah itu pada tempat yang paling selamat. Nabi kata, selamat tu kat mana? Dalam perut aku ini, ya Rasulullah. Nabi kata, ya Abdullah, kata, wahai Abdullah, demi Allah, sesiapa yang darah dia bercampur dengan darahku, haramallahu 'alan nar. Allah haramkan tubuh dia daripada disentuh api neraka. Abdullah ibnu Zubair. Tapi kita janganlah buat dengan orang lain macam tu. Kan? Sayang sangat dengan Imam Masjid Raham. Imam Masjid Alif ni pergi bekam, kita pergi minum darah dia. Itu tak ada khair. Itu tak ada khair. Kan? Sayang tak apa, sayang ustaz ke, sayang imam tak apa, tapi tak sampai tahap tu. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.